Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, abang-abang, akak-akak, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar anda pada hari ini? Boleh tak bantu saya di komen? Right, berapa ramai? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat lagi bertemu, dapat lagi bersua muka, dapat lagi belajar, dapat lagi berpeluang untuk apa? Tambah ilmu kita hari ini. Alhamdulillah kan? Syukur. So apa khabar anda? So saya doakan semoga tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian orang kata apa, diberi kesihatan yang baik dan diberi rezeki yang luas dalam meneruskan perniagaan masing-masing. InsyaAllah. Alright. Ah, so insyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan bersama-sama belajar topik-topik yang menarik, topik-topik yang advance dan apa ilmu-ilmu yang lebih lebih terkini, dan pastinya tak lain tak bukan untuk pastikan anda dalam fasa buat jualan dapat orang kata apa, bertindak lebih baik, lebih luar biasa dari biasa, dan orang kata apa, pastinya untuk anda dapat jualan daripada perniagaan masing-masing. Alright. So hari ini tuan-tuan dan puan, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru first time, dan tahniah, terima kasih kepada yang dah sentiasa bersama-sama. So berapa ramai yang hari ini yang first time, boleh tak komen satu? Dan berapa ramai yang hari ini yang kali kedua, komen dua. Dan berapa ramai yang dah seminggu, dah lebih dari seminggu, memang setiap hari join sesi kita dalam Academy Sifa Auto. Boleh tak komen tiga? Kita nak check dulu. Alright, bantu saya sekejap. Untuk kita kenal pasti anda yang mana, adakah baru first time ataupun dah kali kedua ataupun ini dah seminggu punya sesi dah. Dia join sesi Academy Sifa Auto ni. Bantu. Alright, amazing. Come on. Come on, tulis sekejap. Alright, so sementara itu tuan-tuan dan puan, izinkan saya sekejap untuk livekan sebentar di Facebook. Alright, sambil-sambil itu tolong bantu saya untuk komen. Nombor satu, kali pertama, kali kedua ataupun dah lebih pada seminggu. Komen tiga. Alright. Alright, okay, good, amazing, wow, ramai yang berbeza-beza hari ini, kan? So bagi yang first time, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini. Pastinya kita buat khususnya untuk anda supaya belajar menguasai digital marketing. Sebab digital marketing ni dia sangat-sangat luas dan pastinya terlalu banyak yang perlu kita ketahui dari masa ke masa, dan yang bestnya adalah bila kita cerita digital marketing ni, dia memudahkan kita untuk mencari pelanggan tanpa perlu kita keluar rumah, tanpa perlu kita keluarkan kos yang besar, tanpa perlu kita ada office, tuan-tuan dan puan. So that's why kan, it's time to learn. It's time to learn and earn. Tu dua benda yang kita kena belajar hari ni, learn and earn. Kalau kita learn tapi tak buat, tak earn, tak jadi juga, tuan-tuan kan. So pastinya kita kena belajar dua benda ni, learn and earn. Kita belajar dan kita earn. Kita hasilkan jualan-jualan daripada apa yang kita belajar. Right, so hari ini wow, ramai, amazing. Tahniah, amazing, ramai yang nombor 3 juga, amazing, tahniah. Dah seminggu bersama dengan kita. Thank you so much. So basically topik kita hari ini adalah about topik kita insya-Allah berkaitan dengan marketing luar biasa. Okay, topik kita yang agak unik hari ini, marketing luar biasa. Marketing luar biasa 2023. Okay, sekejap. Saya share screen sebentar. Right. So marketing luar biasa 2023. Right. So pastinya kita nak tahu, right, kita nak tahu okay, sebentar. Kita nak tahu berkenaan dengan bagaimana kita nak buat marketing ni, bagaimana kita nak buat tarik pelanggan ni dengan metod yang luar biasa, metod yang pastinya orang kata apa, boleh memudahkan kita dapat rebut ramai pelanggan. Right. So, boleh tak anda kongsikan dekat saya sebelum kita mulakan, sebelum saya pergi lebih dalam lagi about topik marketing luar biasa ni, boleh tak anda kongsi dengan saya apakah contoh-contoh yang anda rasa ini adalah marketing luar biasa? Marketing yang luar biasa. Boleh tak anda bantu saya tulis kat komen? Right? Boleh tak bantu saya tuliskan kat komen apakah contoh-contoh yang anda rasa itu adalah aktiviti marketing yang luar biasa? Right. Okay, sebelum kita
sambung sebelum saya kita back through lebih dalam lagi, lebih detail lagi about topik kita malam ini insya-Allah. Alright. Bantu saya untuk komen. Alright. So hari ini sesi kita kena orang kata apa sesi sebab sebentar. Sebentar. Okey, sebentar. Sekejap kamera saya tak muncul. Sebentar ya. Okay, alright. Thank you so much kerana masih lagi bersama dengan saya. Okay, bantu saya untuk kongsikan apakah marketing luar biasa bagi anda bagi tahun ini insyaAllah. Right, so kongsikan. Okay, ada yang kata perkara baru yang kita belajar dari Zone Selesa, amazing. Alright, gimmick yang kontroversi. Okay, bagus. Okay, kontroversi. Aktiviti yang kontroversi. Okay, good. Okay, ada lagi tak? Ada lagi tak selain daripada itu? Sambil driving sambil saya dengar, amazing Steven. Thank you so much kerana hadir. Okey, keluar dari Zone Selesa. Abdul kata pelanggan cari kita kerana unik dan ada value. Bagus, amazing. Itu luar biasa bila mana pelanggan cari kita dan unik. Bagus. Thank you so much bagi yang komen. Anda sangat luar biasa, anda sangat hebat. Amazing. So, kita kata pasal unik dan ada value. Saya suka dengan point Tuan Abdul ni kan. Pelanggan yang cari kita kan. Marketing luar biasa adalah di mana pelanggan cari kita. Pelanggan, kita panggil istilah dia macam ni ya. Test produk secara live. Okay, good. Thank you so much Hakim. Yes, exactly. Kan? Kita buat secara live kan. Itu adalah salah satu metod yang luar biasa bagi kita. Betul tak? Sebab because kita tonjolkan diri. Kita tonjolkan diri kita. Okay. So point kat sini adalah okay, tuan-tuan dengar. Topik kita ni baru nak warming up ni. Kita baru nak warming up. Right. So basically kita kata tadi berkaitan dengan pelanggan cari kita. Dia ibarat dia ialah saya punya bahasa mudah ya, pelanggan serah diri. Boleh tak tulis kat komen tu, pelanggan serah diri. Itulah luar biasa. Marketing luar biasa bila mana pelanggan serah diri. Bantu saya sekejap kawan-kawan yang ada available. Tulis pelanggan serah diri. Itu adalah topik kita hari ini kan. Marketing luar biasa yang mana kita buat pelanggan tu serah diri kat kita, tolong ambil duit saya. Tolong saya nak you punya produk, tolong jangan cakap banyak sekarang juga kan, tolonglah hantar, tolonglah post barang tu cepat, saya nak produk tu kan, saya nak miliki, right? Faham tak ni? Okay, so itu adalah berkenaan dengan kita kata istilah marketing luar biasa tuan-tuan dan puan, right? Serba sikit. Tapi sebelum kita nak pergi detail about marketing luar berkenaan dengan orang kata apa, dapat pelanggan ni tuan-puan. Alright, so how kita nak buat marketing adalah kita kena ada formula. Boleh tak? Kan, bantu saya. Ada tak yang sudi nak bantu ni? Bantu saya tulis tadi point tadi yang pertama tadi. Alright, pelanggan serah diri. Okay, so itu yang pertama. Okay, so yang pertama, right. So yang kedua tuan-tuan dan puan adalah kita nak cerita pasal marketing luar biasa ialah kita akan menggunakan kita sebelum kita masuk lebih detail kan, nak buat marketing luar biasa ni, of course kita kena kenal pasti 3 perkara ni. Kita kena ada 3 fasa ni tuan-puan. Right, 3 fasa ni yang membuatkan kita punya marketing luar biasa. Kalau kita tak ada 3 fasa ni, kita akan terlambat, kita akan waste time, kita akan buang masa banyak tuan-puan. Iaitu kita akan lalui 3 fasa ni, 3 fasa iaitu apa tuan-puan? GKG. Boleh tak bantu saya tulis? Fasa GKG. Fasa GKG. Alright? Itu fasa dia, fasa GKG. 3 lah, GKG. Alright. So kita nak cerita hari ni tuan-puan, kita kena tahu dulu this fasa. Sebab kalau kita tak tahu this fasa, susah kita nak fokus kan. Nak fokus yang mana ni? Kan kita nak buat iklan ni. Nak iklan kepada siapa ni? Kan nak mula dari mana ni? Pastinya kita kena ada this fasa. Fasa apa? Fasa GKG. Thank you so much yang sudi bantu tulis kat komen. Saya sangat hargai anda. Amazing. Okay. Alright, so jom kita pull out kita punya point hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini contoh-contoh yang sikit boleh? Right. Okay, fasa GKG. Macam kita lalui lah kan dalam kita punya kehidupan kan, ada fasa PKP kan. Tapi hari ini bukan pasal PKP lah kan. Dia fasa GKG kan. Alright. So, kita nak cerita pasal fasa GKG ni. Okay, sementara saya sebenarnya tengah buka slide sebentar.
Alright, pasal GKG. Pasal GKG yang kita kena kenal pasti, yang kena tahu apakah itu dan kenapa penting untuk kita tahu walaupun dia punya formula sangat simple, sangat mudah, tapi kalau kita tak faham benda ni, pastinya kita susah nak go through lebih detail lagi. Alright, okay, jom. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Right. So, pertama sekali is about fasa GKG ni. Okay, fasa GKG ni tuan-puan ialah yang mana pertama sekali kita kena ada fasa G. Fasa G. Apa tu fasa G? Fasa G adalah fasa get new customer. Boleh macam tu. Alright. Boleh macam tu. Okay. Kita kena ada fasa yang pertama adalah fasa get new customer. Ini fasa yang kita kena tahu macam mana marketing luar biasa untuk get new customer. Okay, so marketing luar biasa ni dia tertakluk kepada 3 fasa ni lah saya cakap ni. Tapi hari ni kita cerita yang pertama dulu lah, get new customer. Fasa get new customer. Untuk get new customer tuan-puan, kita kena buat marketing. Sekejap lagi saya selitkan. Marketing yang macam mana yang kita kena buat untuk yang fasa pertama ni, G yang pertama ni kan, get new customer ni kan, macam mana nak kena buat marketing yang macam mana. So pastinya pertama sekali ialah kita kena bagi perhatian, maksudnya kita kena tonjolkan, the key adalah untuk buat fasa yang pertama ni ialah tonjolkan diri anda, tonjolkan bisnes anda, tonjolkan masalah pelanggan. Boleh macam tu. Okey, tonjolkan masalah pelanggan. Tonjolkan. Okay. Show the problem. Boleh tak? Highlight the problem besar-besar untuk fasa yang pertama ni. Nak get new customer ni. Okay. Alright. So itu yang pertama. Get new customer dengan cara highlight, tonjolkan masalah sebesar-besarnya mungkin. Macam mana contoh tonjolkan masalah ni? Macam mana contoh tonjolkan masalah ni? Okay. So cara dia adalah bila kita nak cerita pasal produk kita kan, selama hari ni kita cerita pasal produk kita ke kita cerita pasal masalah orang, tu dia question mark yang kita kena faham, right? Nak mula ni, kita baru nak cari pelanggan ni, pelanggan tak sampai 100 orang, pelanggan tak sampai 1000 orang, pelanggan tak sampai 10,000 orang kan, yang jadi customer kita kan. So kita sebenarnya di fasa yang awal. Boleh tak anda share dulu dekat saya kat komen, berapa banyak jumlah customer anda sehingga hari ini? Boleh tak bantu saya? Okey. Berapa banyak customer, pembeli lah, buyers, orang yang dah pernah beli dengan anda, berapa ramai? Boleh tak ada bagi numbers? Kalau tak ingat pun cakaplah dalam lebih kurang 100 sifu, lebih kurang 30 je, lebih kurang 1000. Jangan malu Hari ini kita just nak kenal pasti. Kita nak kenal pasti anda dekat fasa mana ni, GKG ni, kat mana, fasa mana ni. Boleh tak bantu saya sekejap untuk sharekan sekejap dekat komen berapa banyak berapa ramai anda punya customer sehingga ke hari ini, total up semua kan. Kalau boleh kira yang jari ke atau tak boleh, terlampau banyak. Macam mana kan? Dah capai lebih pada 100 ke, lebih pada 50 ke? Tuan Izzat, thank you so much. Less than 100, so atas 50 kan, atas 50 tapi kurang 100 lah maksudnya kan. 100 ni banyak tu angka tu kan. Alright, okay, good. Thank you so much Tuan Izzat. Come on, yang lain, bantu saya untuk kongsikan. Alright, kongsikan anda punya status sekarang ni sampai ke hari ini, berapa ramai yang digelar you punya customer. Okay, good. Tuan Izzat memang marvelous. Orang kata marvelous. Okay, amazing. Wow. Okay, tak apa. It's okay. Bagi numbers kan. You guys kena bagi numbers. Okay. Kita nak buat luar biasa ni kan. Marketing luar biasa ni. So pastinya kita kena kenal pasti dulu kan. Macam mana biasa tu kan. Macam mana tahap biasa anda tu. Kan. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita ni 50 customer hingga ke hari ni kan, end up bila kita belajar kita boleh dapat 100. Itu dah luar biasa bagi kita kan. Bagi orang lain biasalah, tapi itu dah luar biasa bagi kita kan. Sebabnya daripada sikit jadi banyak kan, daripada banyak makin banyak kan, macam tu. Daripada 100 jadi 200, luar biasa kan. Sebab benda tu luar berkemampuan kita selama hari ini kan. So itulah saya kita kena kenal pasti kita punya tahap biasa tu macam mana.
Gitu. Alright. So alhamdulillah amazing. Kita hari ini bergabung kan usahawan-usahawan seluruh Malaysia yang mana ada yang hebat, ada yang baru nak mula, ada yang di fasa K kan. Mungkinlah kan ataupun G yang akhir tu kan. Kita kena pasti kat sini. Alright. So saya baca sekejap. Alright, it's okay. Tuan Izzat lebih kurang 100, Coach Nash ada lebih daripada 500. Wow, amazing. Alright, Mr. Kitosan, amazing. 3,000 Mr. Kitosan. So maksudnya ini bisnes yang mungkin dah lama kan, dah lama dalam market ni. Mungkin dah lebih daripada 2-3 tahun ni kan. So tahniah kan. Kalau dalam within 1 year, saya sangat salute dah bukan Mr. Kitosan. Tapi but then you ada this database yang banyak jugalah kan sampai ke hari ni. Amazing. Right, thank you so much kerana sudi. Okay, Zahara Khalil ada kurang daripada 50. Okay, tak apa, it's okay kan. Alright, okay good. At least ada customer kan. Ada orang tak ada customer. You guys, sikit ke banyak tak kisah. Yang penting ada customer. Okay. Ani ramai tu. Wow, daripada 2010 kan. Berapa tu kan. Adakah dah sampai 10,000? Ani, ramai tu dah sampai ke belum? 10K tu. Dah ke belum tu? Kan soalan dia kan. Dah ke belum sampai tu kan. Okay, Tuan Rutzi 800, amazing. Wow, sangat bagus. Okay, Syamsia 1,000. Wow. Thank you so much kerana kongsi. Puan Salma bawah 50. It's okay. At least ada jualan, ada customer. Okay, thank you so much. Kongsikan. You guys sangat amazing, yang sangat supportive. Saya sangat suka anda punya result kan. So at least you jelas, you tahu. So tuan-tuan dan puan, hadirin-hadiran yang mana tak komen tu kan. Saya sangat risau. Saya sangat risaukan. Saya sangat bimbangkan anda. Saya sangat bimbang. Mungkin yang pertama, anda memang tak ada tak ada jualan, anda memang tidak ada customer ada kurang daripada 10. Saya sangat bimbang benda tu, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, mungkin anda tak pernah tahu kan, tak pernah kira, tak pernah aware, tak pernah tulis, tak pernah ada sistem yang key in numbers customer anda. Right, saya juga bimbang tuan-tuan puan. Dua kategori ni kan tuan-tuan puan. Saya harap sangat anda yang menonton saya ni, menonton dalam sesi live saya ni kan, mulalah start orang kata ambil peduli tuan-tuan. Ambil peduli dengan you punya business. Ambil peduli dengan you punya customer. Sebab apa kita nak buat marketing luar biasa ni, dia bermula dengan customer. Right, kalau kita tak peduli dengan customer kita, tak peduli dengan numbers kita, tak peduli dengan database yang kita sudah miliki ni, pastinya berat, sangat berat kita nak langkah lebih maju, nak langkah lebih ke depan kan, sebab kita tak kurang peduli, right? So cerita dia hari ini ialah daripada numbers yang ada ni, ialah dia punya point adalah macam mana kita nak kembangkan, macam mana nak jadi luar biasa yang apa yang ada sekarang ni. Okay, alright, so kita balik kepada point yang pertama tadi, pasal get new customer, right? So kita nak get new customer dengan cara ialah kita kena pastikan, saya tambahlah point dia apa dia kan. Tak apa, it's okay. The point adalah kita kena highlight masalah kan. Tekankan masalah, tekankan fokus message terhadap masalah. Masalah. Okay, ni fasa get new customer kan. Kita nak dapat customer kita ialah kita kena tekankan apa yang dia punya problems, alright? Apa customer punya problems supaya kita boleh ketengahkan kita punya produk nanti. Bukan kedepankan produk dulu, lepas tu baru cerita masalah. Tidak tuan-puan. Kedepankan masalah dulu, baru cerita pasal produk. Boleh ke boleh? Alright, okay, good. Okay, now kita go for fasa yang kedua kan. Baru nak warming up tuan-tuan. Kita baru nak warming up dah setengah jam kan. Kan kalau ikut kat live ni dah 40 minit dah tuan-tuan. Masya-Allah, amazing. Okay, tak apa, asalkan anda excited. Anda excited nak belajar kan. Pastinya fokus tuan-tuan. Okay, yang kedua adalah bila kita dah dapat fasa get new customer, kita go yang kedua, fasa yang kedua tuan-puan. Apa dia fasa yang kedua? Adalah fasa K kan. Keep simpan. Keep your customer. Keep existing customer. Okay, existing customer. Alright. So boleh macam tu. Betul kan? Right, okay. So fasa keep existing customer ni maksudnya macam mana kita nak menyimpan customer kita. Macam mana, how kita nak simpan customer kita ni. Apa fasa ni kita kena buat.
Okay. So inilah yang mana anda yang ada 1000 kan, 500 ke atas kan, atas 100 lah orang kata kan, atas 100 ni yang mana kita kata waktu ni yang mana kita akan cari lebih, waktu ni kita akan start communicate. Faham tak? Waktu ni kita akan start communicate dengan customer sedia ada, kan? Keep existing customer. Keep, macam mana kita nak keep? Okay, keep customer ni adalah dengan cara adalah jaga relationship. Faham ke ni? Okay, jaga relationship. Yang fasa kedua dia adalah kita kena jaga relationship, retain. Orang bagi bahasa Inggeris dia retain your customer lah. So kat sini yang fokus kepada apa? Okay. Fokus terhadap happiness pelanggan. Boleh macam tu? Faham maksud happiness? Saya kadang-kadang rojak sikit bahasa sebab apa? Dia sedap nak sebut kan. Dia sedap nak sampai itulah mesej tu kan. Okay. So kalau tak faham saya terangkan. Happiness tu gembira lah, kegembiraan pelanggan. Fokus kepada kegembiraan pelanggan, happiness pelanggan. Boleh macam ni. Alright, fasa yang kedua ni tuan-tuan dan puan, kita nak buat marketing luar biasa, kita kena fokus. Fokus kan, cakap fokus mesej terhadap fokus mesej terhadap happiness pelanggan. Okay, saya tulis kat sini mesej. Alright. Okay. So fokus mesej terhadap happiness pelanggan. Okay, ni fasa yang kedua. Bila kita kata kita dah ada customer. Tadi get new customer. Berapa ramai nak dapat kan? Seramai yang mungkin 1000 orang. Kan cari himpun 1000 orang. Yang mana dah capai 1000 orang, cuba himpun 1000 orang sebulan. Right. So bagi yang belum pecah dulu kan. Target, get your first target adalah saya nak ada 1000 customer. Saya nak ada 1000 customer. Boleh? Bukan RM1000 tau, 1000 customer. 1000 customer darablah dengan, kalau ada RM100, maka berapa jadi dia? 1000 darab 100, 10,000, 100,000 kan, RM100,000. So itu adalah kiraan mudah lah. So anda punya produk harga dia mungkin berbeza-beza kan. But then adalah you kena tahu berapa ramai you kena bantu. Faham tak? You kena tahu berapa ramai you kena bantu untuk you start berkembang. So yang mana dah berkembang, dah start fasa berkembang, so you kena cari 1000 pelanggan setiap bulan tuan-tuan puan. Baru dia akan berkembang dengan jayanya, berkembang dengan asyiknya. Okay? Boleh setakat ni? Right, so now kita go yang kedua tadi. Fasa keep existing customers adalah fokus pada happiness pelanggan. Boleh tak anda bantu saya untuk share kan? Apakah happiness pelanggan anda? Apakah happiness? Macam mana nak cakap? Maksudnya ialah produk you boleh hasilkan happiness pada pelanggan. Betul tak? You punya produk, you punya service boleh hasilkan happiness pada pelanggan. Apakah contoh happiness pada pelanggan? Boleh tak anda bantu tuliskan ayat yang tak habis sebut nama produk, tapi kalau baca kita tahu dah itu produk apa. Faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau faham, tolong tuliskan dekat komen apakah happiness pelanggan anda. Okay? Apakah contoh? Apakah contoh happiness untuk pelanggan anda? Okay? Tuliskan happiness pelanggan anda. Apa dia? Dapat kembali. Biasanya dapat kembali. Dapat apa? Dapat kembali. Dapat nikmati seronoknya bercuti tanpa apa? Dapat nikmati cuti tanpa gangguan stres. Contoh ni satu kan. So apakah happiness? Tak malu nak senyum lagi. Kan. Kita cuba dapatkan point tu. Point tu kan tak payah sebut nama produk tapi kita faham. Mesti kita tulis tak malu nak senyum lagi kan. Tu dia punya happiness, dah tak malu nak senyum lagi. So apa dia? Kan. So mungkin somehow dia berkaitan dengan apa yang dekat mulut. Betul tak? Alright. So bantu saya
Kan? Nak belajar marketing tuan-puan, kita kena buat praktikal tuan-puan. Praktikal, you kena bantu diri you untuk dapatkan idea. Kalau ini you tak boleh tulis tuan-puan, macam mana nak ke fasa K ni? K ni susah nak pi, kan? K ni dah susah sangat nak pi. Okay. Dah tak sakit lagi. Tak sakit apa tu? Tuan Izzat, okey. Dah macam nak Tuan Kitosan, tapi Tuan Izzat dia tak jelas. Tak sakit apa tu? Dah tak sakit lutut lagi kan. Alhamdulillah dah tak sakit lutut lagi. Contoh kan. Tak malu nak senyum lagi. Okay, good. Dah mula yakin nak OOTD. Dah semakin yakin nak OOTD. Depan ramai orang. Kan, contoh. So itu antara happiness kan, happiness. Lagi apa lagi? Dapat hidup dalam keselesaan. Okay, good. Abdul, beri nilai tambah kepada kehidupan mereka, selesaikan masalah mereka dan kepada hidup yang lebih baik dan berkualiti. Nilai tambah tu macam mana? Selesaikan tu macam mana? Tolong present dalam words yang macam kawan-kawan kita tulis tu. Kan? Dah tak sakit lagi, yakin, macam tu. Tolong presentkan anda punya copywriting message tu macam tu. Okay. So sebab apa? Bila kita jelas dengan message, faham tak? Itulah maksud message, makna message. Kan? Bahasa mudah ni. Okay, sekejap, saya ambil point. Saya bawa keluar point-point anda. Saya tulis notepad. Okay. Erti bahagia bagi pelanggan. Tengok kita learning lesson. Kita ambil point ni bukan untuk ni, tapi just sekadar for learning lesson, because ramai yang macam ni. Okay. Okay, sekejap saya conteng sekejap, bagi saya masa sekejap. Anda tolong bagi peluang pada diri anda untuk tuliskan dekat komen. Okay. Okay. Okay, good. Okay. Ada lagi yang nak kongsikan? Right, okay, good. Okay. Okay, dia simple ya. Okay, arti bahagia bagi pelanggan. Maksudnya kita nak cakap pasal bahagia bagi pelanggan, happiness bagi pelanggan adalah bagi nilai tambah kepada kehidupan mereka, selesaikan masalah mereka kepada hidup yang lebih baik dan berkualiti. Maksudnya hidup yang lebih baik dan berkualiti. Macam mana yang dikatakan, point dia kat sini, point dia, ayat dia hidup yang lebih baik dan berkualiti. Kan? This is good. Ini makna yang kita nak sampaikan dalam topik arti about happiness. Kan? Happiness pelanggan. So happiness pelanggan adalah hidup yang lebih baik dan berkualiti. Kan? This is the happiness, right? So cerita dia ialah macam mana nak sampaikan words hidup yang lebih baik dan berkualiti ni dalam bentuk bahasa yang orang mudah faham. Faham tak ni? Bahasa mudah faham ni kita kena tekankan, kita kena belajar, kita kena start fikirkan, kena start sentiasa things yang easy to understand. Tu bahasa Inggeris dia lah kan. Mudah untuk difahami. Tu bahasa Melayu dia. Okay. So contoh dia adalah dengan cara kita simplify kan dengan cara tak malu nak senyum lagi. Dah tak sakit otot lagi. Dah tak sakit lutut. Dah tak sakit lutut. Seronok dapat bahagia. Seronok sangat dapat solat dengan berdiri. Macam tu. Okay. Okay. Dah yakin nak OTD, dah sangat dah makin yakin nak OTD depan ramai orang. Nampak depan ramai orang. Gitu kan, is happiness. Right, alhamdulillah solat dah tak perlu guna bantuan kerusi lagi. Syukur sangat-sangat. Okay, good. Tanpa dah tak perlu guna bantuan kerusi lagi. Syukur sangat-sangat. Okay, good. Alright, ada lagi yang nak kongsikan? Pelanggan puas hati dapat melegakan sakit-sakit dan lenguh-lenguh badan, tidur nyaman dan hidup menikmat. Okay. Okay. Good. Ni dalam kategori yang ni juga. Pelanggan berpuas hati dapat melegakan sakit dan lenguh-lenguh badan, tidur nyaman dan nikmat hidup berkualiti. Melegakan sakit dan lenguh-lenguh badan. Siapa yang best? Macam mana nak buat ayat ni? Ni ayat
ayat pasif, ayat pasif lah kita panggil. Apa dia nama dia? Predikat. Lupa lah dia ada istilah dia ni. Ayat ni kita terbalikkan. Apa dah istilah dia? Astaghfirullahalazim. Dulu ada dalam bahasa Melayu kita belajar, semua orang belajar waktu sekolah rendah dulu. Pasif ke aktif macam tu kan. Tapi cerita dia ialah ayat ni betul, cuma kita nak ke aktif kan. Ayat tu jadi aktif. Ayat tu macam mana? Pelanggan berpuas hati dapat melegakan sakit dan lengur-lengur badan. Syukur melegakan, dapat lega, sakit dan lega, dah hilang lega. Macam ni ya. Jadi ayat bercakap dah mula lega. Sakit dan lengur-lengur badan dah mula lega. Kini tidur lebih nyaman. Tidur apa? Tidur nyaman ni tak kita panjangkan sikit, lebih nyaman dan nikmati hidup berkualiti dan waktu dan macam mana nak nikmati hidup berkualiti ni? Nampak tak? Kadang-kadang ini adalah ayat pasif. Betul kan? Faham Ni ayat pasif, nampak kan? Saya tulis ni kan. Nikmati hidup berkualiti. Boleh tak anda bantu saya untuk komen ayat tu jadi aktif? Maksudnya adalah apakah yang kita boleh tafsirkan dengan hidup berkualiti ni? Boleh tak bantu saya? Kita cerita pasal bahagia ni, happiness pelanggan. Boleh tak bantu saya tuliskan apakah maksud hidup berkualiti di sebalik tu? Okay? Okay, good. Thank you so much, Tuan Zul Fadli. Hidup lebih selesa tu bukan tak jelas. Tak jelas dekat situ. Okay, bantu saya. Cuba fikirkan ayat yang macam contoh Tuan Fadli, Zul Fadli kata. Contohnya, okay. Ini saya buat keluar. Contoh. Pergi kerja dengan penuh bersemangat. Itu adalah nikmat hidup berkualiti kan. Apa lagi contoh? Contoh yang kita boleh kata itu adalah nikmat hidup berkualiti. Hidup lebih nyenyak, hidup tak nyenyak. Hidup tak nyenyak, tidur mungkin lebih nyenyak lah. Ni Afini. Okey. Hidup tak nyenyak. Dalam lagi kita kata hidup saya semakin nyenyak. Kita cakap tidur saya lebih nyenyak. Betul-betul lah tu. So berhati-hati dengan mesej kita. Salah mesej habis. Kiok. Malam dah boleh tidur dah, tak risau lagi. Nikmat hidup berkualiti. Makin tenaga dan bebas. Makin bertenaga. Makin bertenaga nak pergi kerja. Nak pergi bekerja. Lagi. Dapat kemas rumah. Dapat kemas rumah. Somehow macam itulah kan. Orang kata apa, nikmati hidup berkualiti ni adalah apa sahaja yang kita kata aktiviti yang kita buat. Dia lebih kepada aktiviti aktiviti. So tuan-tuan dan puan, apa saya nak sampai kat sini adalah orang kata apa, dapat pergi kerja dengan penuh semangat, dapat bertenaga nak pergi bekerja, dapat kemas rumah dengan bersih, dengan suasana yang dengan hasil yang memuaskan, menang anugerah pekerja cemerlang. Ini bukan nikmati. Ini adalah menang anugerah pekerja cemerlang ni kita panggil, dia bukan menikmati lah, dia adalah pencapaian. Ni adalah lebih kepada benda lain lah. Dia topik tu tapi dia lain sikit. Kan? So
So ini mungkin kalau produk ialah kalau menang, kalau Tuan Sri Fadi kata nak untuk produk, yes. Okay. So point saya adalah, ingat, bila kita cerita pasal happiness atau cerita pasal masalah, kan, kita kena faham benda ni, aktiviti tau. Dia kena kaitan dengan aktiviti. Masalah apa yang kita boleh tonjolkan? Aktiviti ataupun kita panggil suasana. Aktiviti atau suasana, macam mana yang ditonjolkan yang dikatakan itu masalah? Macam mana yang ditonjolkan dengan kata itu adalah happiness? Kan? Tadi kita kata kita punya bahasa tu terlampau general. So kita daripada general tu kita kena olah dia kepada bahasa yang orang senang nak faham. Yang itu adalah hidup kualiti. Okay, jelas Alright, so saya baca juga yang mana yang saya terlepas tadi. Okay, sekejap. Masa yang lebih kepada mereka dari kerongkong buat kerja selama minit. Okay. Sekarang saya dah tak payah bersusah payah nak bersibuk masak lagi. Hanya 5 minit dah siap boleh bagi hidang. Tu apa dia? Okay, sekarang saya dah tak payah bersusah payah. So saya highlightkan poin-poin copywriting anda. Because ini aktiviti yang you kena faham. Kan? Sebab apa? Aktiviti ni bagus, aktiviti yang mana kita kata ramai orang buat silap kan, ramai orang, bukan you seorang je kan, bukan kita yang tulis tu, basically ramai, mostly dia akan buat benda macam ni lah, lebih kurang kan. Ni kita sekarang topik berkenaan dengan happiness. Sekarang saya dah tak payah bersusah payah nak bersibuk masak lagi, hanya 5 minit dah boleh siap boleh hidang. Ini adalah result kan, ini adalah result. So sekarang ni saya just nak cerita pasal happiness. Dalam point ni dia ada happiness kan, kita faham, saya faham apa yang nak cuba sampaikan, tapi tak ditonjolkan, faham tak? Nampak macam saya senang je cakap kan, kena tonjolkan kan, tapi nak ditafsirkan dalam sebutan, nak ditafsirkan dengan perbuatan, nak ditafsirkan dengan message, tak jelas, tak dapat nak buat benda tu kan. So saya nak ajar macam mana nak kita kena fahamkan dari sudut yang berbeza. Jangan fokus pada macam ni. Sekarang saya dah tak payah bersusah payah nak bersibuk masak. Ini copywriting lah, saya bukan nak fokus pada copywriting semata-mata. Ini boleh kan, cantik buat ayat copywriting. Jangan salah faham pula, memang cantik. Tapi sekarang ni just nak fokus kepada happiness pelanggan. So happiness pelanggan ini adalah tak payah susah payah nak bersibuk masak. Happiness dia kat mana? Happiness dia kat mana? Okay, ni adalah ayat negatif, betul? Tak payah bersusah payah nak bersibuk. Betul? Okay. Lepas tu ini adalah ayat negatif. Ayat yang mana menjurus kepada negatif. Macam mana kita nak olahkan dia kepada ayat yang positif? Tak payah bersusah payah nak bersibuk. Okay, ini adalah focus on problem. Ni kalau nak cari masalah, okey lah kan, quite good lah kan. Sebab ini adalah focus on masalah. Kalau kita nak cerita pasal happiness, tonjolkan happiness. Faham tak? Tonjolkan ayat yang berbentuk happiness. Contoh. Apa contoh ayat happiness bagi kataan ini? Boleh anda bantu? Bukan saya tak nak share. Saya nak bagi anda practice dan practice kan, supaya, sebab at the end of the day, okay, sekejap saya pause sekejap at the end of the day, kita buat seorang-seorang. Tak, at the end of the day, kita punya business, kita sendiri yang kena fikirkan. At the end of the day, kita punya iklan, kita punya posting kita hari ni, kita sendiri kena fikir. Esok nak buat posting pun, kita sendiri kena fikir. Kan? Lusa nak buat konten apa, kita sendiri kena fikir. So, end up, you guys akan berseorangan. So, di saat you guys bersama-sama dengan saya boleh bantu, saya boleh checkkan, saya boleh pastikan yang adakah apa yang you buat tu betul dan salah. So gunakanlah this peluang untuk kongsikan anda punya idea kan, idea apa saja terselit ke idea you. Kalau you buat seorang-seorang benda ni, aktiviti ni seorang-seorang, apa you akan tulis? Tunjukkan, tuliskan kat komen kan, supaya kita tahu, kita aware, kita aware kesilapan kita dan kita adjust dengan method yang baru. Kita delete yang cara kita buat tu dan kita install benda yang cara yang betul. Okay, insyaAllah. Senang je masak, 5 minit sahaja. Okay, good. Thank you so much, Mr. Kito-san. Cepat, mudah dan tidak membuang masa. Sekarang saya rasa sangat mudah, sangat cepat dan tidak membuang masa tu macam mana? Jimat masa. Membuang masa, tidak membuang masa tu ayat yang predikat.
Keluar ada ayat tu. Subjek, predikat. Macam itulah ayat dia kan. So ini adalah ayat yang menjurus kepada negatif, tidak membuang masa. Jimat masa. Dia punya lawan dia, lawan pada perkataan tu adalah jimat masa. Faham tak? Biasakan diri. Kita ni selalu apa? Minda kita selalu cerita pasal negatif. Minda kita selalu cerita pasal negatif. Negatif. All negatif. All everything about negatif kat depan. Negatif kat depan. Cuba switch balik. Okay? Kita nak use switch balik ke positif side. Cepat, mudah. Cepat tu positif, mudah tu positif, jimat tu positif. Faham? Okay, faham tak maksud saya? Boleh tak? Faham ke faham ni? Okay, aktiviti ni. Okay, bantu diri sendiri untuk belajar. Bila kita cerita pasal masalah, tekankan masalah. Bila cerita pasal happiness, tekankan happiness, tekankan positif. Positif punya message. Positif punya impact. Jangan selit benda-benda negatif. Walaupun ayat tu positif, macam tadilah kan. Ayat tadi tu positif je. Ayat tak payah susah payah, tak bersibuk ni semua ayat positif. Tapi dia dalam keadaan in negative way. So kita nak tukar dia ke positive way, yang mana tadi katalah mudah, senang kan. Hanya semudah apa. Okay. Faham ke faham? Berapa ramai yang faham? Boleh tak komen faham? Kalau you guys belajar sesuatu, boleh komen faham. Alright, okay, kita sambung. Alhamdulillah. Ni baru baru cerita GK kan. Dah dekat sejam lah tuan-tuan kan. Nampak? Poin dia macam sikit, tapi hari ni macam-macam dapat tak? Macam-macam dapat, betul tak? So insyaAllah kan. Ada banyak lagi saya nak share pada tuan-tuan supaya anda faham kan. Bukannya tiru sebiji-biji, tak perlu. Tak perlu tiru orang. Kita buat sendiri. Kita tahu dan kita buat sendiri. Right, fasa ketiga. Fasa yang pertama tadi fasa get new customer, fasa keep your customer. Fasa ketiga apa tuan-tuan? G apa G? Okay, tak apalah. Kita kesudukan masa. Saya tuliskan. Fasa grow. Grow. Fasa grow tuan-tuan. Grow customer. Customer transaction. Apa maksud dia? Okay. Apa maksud dia? Grow customer transaction. Maksudnya, customer yang sedia ada, customer baru, jadi customer sedia ada, lepas customer sedia ada dah faham benda ni, kita grow transaction dia. Daripada beli satu, beli banyak, beli bukan, beli dalam satu kontainer kan, dalam kuantiti yang banyak kan. Lepas tu get refer kan, referral daripada customer. Okay, ini adalah fasa yang ketiga, kita grow customer transaction. Maksudnya, kali pertama transaksi dia RM50, kali kedua kita nak transaksi dia RM100, kali ketiga kita nak transaksi dia RM1000. Alright, dan so on. Ataupun daripada keseluruhan setiap bulan transaksi dia, daripada customer tu setahun sekali dia beli, kita nak setahun tu setiap bulan dia beli, 12 kali dia beli. And so which is kalau kita beli produk RM100, setahun tu RM100 je kita dapat pada dia kan. Now kita nak setiap bulan dapat RM100 pada dia, menyebabkan setahun dia adalah RM1,200 kan, RM1,200 untuk satu customer. Okay, boleh faham setakat ni? Jelas? Gitu. Alright, so ini fasa grow customer transaction. Focus message apa? Okay, ini just ringkasan. Focus message terhadap opportunity. Terhadap peluang. Mesej dia adalah terhadap peluang. Peluang apa lagi yang dia boleh buat? Okay, peluang apa lagi selain daripada dia punya gigi boleh tersenyum luas kan? Peluang selain daripada tu senyum apa lagi yang boleh dia dapat? So mungkin peluang untuk dia belajar macam mana nak happy daripada dalaman. You dah happy dari segi luaran, dengar ni kan, you dah happy dari segi luaran, senyuman yang dah manis, you dah berani senyum, macam mana you nak tersenyum daripada dalaman, which is whatever happen you rasa happy je kan. Good opportunity kan, opportunity tambahan ni just cerita lah, kaitan tak kaitan tu cerita nombor 2 kan. Tapi hari ni just saya nak sampaikan bahasa mudah fahamnya ialah kita kena give opportunity. Apa lagi opportunity yang kita boleh bagi untuk
untuk kita ni. Yes, exactly. Yes, exactly Tuan Fazul Fadli. Baru nak cakap dah bagi dah. Exactly, exact right words. Which is di sinilah kita upsell, kita cross sell dan juga kita refer, bagi referral, minta referral dengan dia ataupun arti kata lain bawa dia jadi team kita. Bawa dia jadi kita punya business partner. Okay? Boleh faham? Itu adalah fasa macam mana kita nak grow kita punya transaksi. Okay, daripada kita punya customer yang hanya satu kali je setahun, kan, 3 tahun sekali je ataupun seumur hidup sekali je, macam mana kita nak grow transaksi itu berkali-kali. Itu adalah funnel marketing luar biasa tuan-puan. Marketing luar biasa yang mana berlaku bila mana kita kena faham about this, tentang macam mana kita nak alirkan kita punya customer tu membeli lebih banyak, kan, bukan berhenti di situ tapi membeli lebih banyak. That's why kita kena faham fasa GKG ni, kan. GKG ni kena ada dalam you punya business model. You kena tahu at what time, di mana dan bagaimana untuk kita maksimumkan customer yang kita pengguna kita ni, user kita ni ke tahap lebih baik. Okay, boleh jelas? Right. So itu adalah GKG, formula GKG. Boleh tak recap balik? Ada anyone yang boleh bantu untuk recap balik kat komen? Thank you so much kerana very responsive, very respond. Sangat bagus dari segi anda punya respon. Thank you so much. Okay, so now kita nak go for second part about macam mana kita nak buat benda ni. Right, macam mana kita nak buat benda ni adalah kita akan guna funnel. Kita akan buat funnel tuan-tuan. So nak buat funnel marketing tuan-tuan, ni second part ni. Okay, now kita dah fasa GKG, dah faham. So now kita nak go for fasa yang kedua adalah about funnel. Sorry. Funnel marketing 2023. Right, funnel marketing 2023 ataupun kita kata dia adalah macam mana nak buat nak pastikan sekejap. Okay. Kita nak bagi pastikan funnel ni berjaya lah. Alright, so dalam funnel tuan-tuan kita kena faham dua benda. Berapa benda? Kena faham dua benda. Okay, tak apa saya buat tu ni. So yang pertama adalah PP. Macam mana tuan-tuan? Buat sama-sama dengan saya? Boleh tak buat sama-sama dengan saya? PP. Macam tu. Boleh tak? PP. Okay, dalam marketing funnel, method mana yang kita nak guna? Ini adalah method PP. Kan? Sama ada P yang pertama ataupun kita guna P yang kedua. Boleh buat itu? PP. Okey. Satu macam tu, satu tarik. Satu tolak, satu tarik. Satu tolak, satu tarik. Kan? Mana lagi tak sakit? Mana yang tak sakit? Sorry. Mana yang tak sakit? Tolak ke tarik? Mana yang tak sakit? Kalau kita punya PP, kan, kita tolak dia dan kita tarik dia, mana yang tak sakit? Kalau tak percaya, anda buat sendiri kat pipi anda. Kalau anda macam ni dan juga tarik, mana lagi tak sakit? Boleh senang ingat kan? Yes, exactly. Right. So cerita dia adalah sebenarnya dua-dua sakit. Betul tak? Kan, cerita dia dua-dua sakit. Kalau kita buat sini tak sakit lah. Kalau orang lain buat, kalau orang lain tolak kita, tak sakit. Ya, kalau orang tarik pipi kita pun sakit, kalau orang tolak pipi kita pun sakit. Betul tak? Dan cerita dia dua-dua sakit sebenarnya, kan? Dua-dua sakit sebenarnya, kan? Tak disilah tak sakit kan, tipulah tak sakit kan. So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah sakit tak sakit cerita lain, tapi ada impact tak? Kita tolak pun ada impact, kita tarik pun ada impact, betul? Kan? Impact tu, betul tak? Tolak pun ada impact, kan? Ada rasa. Tarik pun ada rasa, kan? So cerita dia adalah dalam marketing pun sama. Dua-dua ada impact. So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah marketing method yang kita akan guna pakai adalah sama ada push marketing ataupun pull marketing. Apa dia? Push dan pull marketing. Okay? Push versus pull marketing. Tu. Pull tu, push tu tarik, pull tu tolak. Pull tu tolak, push tu tarik. Okay? So kita tolak tarik, bukan yang marketing tu tolak macam tu, marketing tu tarik macam tu, tak, bukan. Ni perumpamaan, senang you nak faham. Dan juga PP, formula PP adalah
push and pull marketing kan. Method mana kita nak guna? Adakah method push atau method pull? Alright, apa beza kedua-duanya? Ini you kena faham. You nak buat marketing luar biasa, you nak pastikan you punya business ni perform, you nak pastikan you on track on what you do, dan macam mana nak ke fasa G yang ketiga ialah grow punya transaction. Of course kita kena ada attend a new customer. So untuk attend a new customer, bagaimana untuk kita guna pakai method? Ini cerita method. Dua-dua bagi impact. Dengar dua-dua bagi impact. Push marketing bagi impact, pull marketing bagi impact. So now mungkin ada yang tanya, apa beza dia push and pull? Okay. Push marketing. Push marketing adalah yang mana iklan kita paksa dia keluar. Iklan kita paksa dia keluar. Tu masuk push marketing kan. Kita tonjolkan diri kita sendiri. Faham tak? Kita punya posting keluar banyak. Push dia. Push iklan tu keluar. Bagi banyak orang nampak iklan kita, bagi banyak orang tahu iklan kita. Itu adalah push marketing. Faham? Okay? Dapat? Pull marketing pula adalah istilah pull tu tarik lah kan. Tarik kan. Tarik. Push tolak, pull tarik kan. So pull tarik kan. Tarik. Sakit kan? Impact dia sakit kan? Impact dia dahsyat kan? Impact pull kan? Pull tu tarik kan? Pull marketing adalah kita dalam diam-diam kan, kita tak paksa dia, tapi dalam masa sama kita macam bagi signal kat dia, mari sini. Kalau you nak, mari sini. Kalau you nak, mari sini. Kalau you nak berjaya, mari sini. Kalau you nak kurus, mari sini. Kalau you nak happy, mari sini. Kalau you nak kahwin, mari sini. Kalau you nak apa lagi? You nak bahagia, mari sini. Faham macam tu istilah dia kan? Macam tu kan? You nak lah, kalau you nak lah. Kalau you tak nak, tak apa. Macam tu kan? Itu adalah pull marketing. Dapat? Itu adalah pull marketing. Alright, kita tak paksa dia kan. Saya nak bagi free ebook macam mana nak turunkan berat badan sebelum puasa. Contoh kan. Tanpa berlapar. Saya nak bagi ebook macam mana nak turunkan berat badan tanpa berlapar. Kalau you nak, claim lah. Kalau you tak nak, tak apa. Faham tak? Itu adalah pull marketing. Kita tak paksa dia, tapi kita bagi orang kata apa, bagi sesuatu kalau yang berminat, something macam tu. Faham tak? Kalau push marketing adalah yang mana kita terus directly galakkan dia, you dapatkan produk I, beli produk I jual kamera, I jual webcam, I jual kamera, contoh kan. I jual phone, lepas tu I jual this. Kalau you rasa hidup you dah tak bermakna lagi, jadikanlah this sebagai you punya peneman hidup. Contoh kan. So you kena dapatkan ni. Kan? You beli ni hidup you akan gembira. You takkan kesorangan lagi. Contoh so itu adalah push. Kita terus bagi tahu. Ini harga dia RM50, you beli sekarang. Kan? Tu push. Tolonglah beli. Dapatkan sekarang. Okay? Kalau you nak ini boleh bantu you untuk bagi kehidupan you cerah-cerah dalam kegelapan. Sebab dia keluar lampu. Dia keluar lampu, okay, dia boleh menyinari hidup you. So beli sekarang RM50. Jelas ke jelas ni? Berapa ramai yang dah belajar sesuatu? Komen saya. Belajar sesuatu, komen saya. Alright. So itu maksud saya, push and pull. Alright. So bila kita buat marketing, the funnel marketing yang kita kena tahu adalah push marketing dia ada dia punya funnel, pull marketing pun dia ada dia punya funnel. Kita kena faham dua-dua, terokai kedua-duanya dan kita mix the funnel. Okay? Mix the funnel. Berapa ramai yang belajar sesuatu hari ini, komen saya dengan apa yang saya share. Amazing. Alright. You guys sangat amazing. Thank you so much kerana bagi komitmen, bagi respon. Saya sangat seronok kan. Lagi banyak anda punya feedback, lagi banyak saya nak bagi. Sebab saya suka orang yang committed. Saya sangat suka orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang dengar dan respon. Sebab apa? Itulah saya punya orang kata apa, what you give you get back lah. You give I give more. You give I give more. Macam itulah ibarat dia kan. So saya akan bagi lebih insya-Allah. Kalau anda respon, insya-Allah saya akan bagi lebih, more than what can I have. Sebab is important tuan-tuan. Ia penting untuk anda faham. Okay, so push marketing, right, dan juga pull marketing. Saya tak ada slide hari ini kan, tapi back then ini adalah apa yang saya faham dan basically this cukup sekali anda faham, betul tak kan? Dia tak perlu nak
wow sangat, cukup anda faham dia punya idea, idea about push marketing and pull marketing ialah kita akan senang untuk kat mana kita nak mula, okay. So cerita dia push marketing adalah yang mana kita kena paksa keluar. So platform, saya cerita platform dulu. Platform mana yang kita kata dia kena paksa keluar. Ni dia punya rahsia. Ada part kita kena push, ada part kita kena pull. Boleh faham? Okay. Ada part marketing yang mana kita kena push, ada part marketing yang mana kita kena pull. Okay. Platform. Masuk platform ni adalah social media lah. Social media platform. Platform mana yang kena pakai push marketing, yang platform mana yang kena pakai pull marketing. Okay. So saya bagi contoh. Antara platform yang kena push marketing adalah antaranya adalah Facebook. Okay. Iklan kena keluar banyak. Dan yang kedua adalah okay, tak apa. Simpan sekejap. Kita pergi yang ke sini pula. Yang pertama adalah, sini adalah TikTok. Okay. Yang kedua adalah, sini adalah Telegram channel. Okay. Kita pull pakai Telegram channel. Okay. And then kat sini kita platform push kita. Kat sini pun adalah kedua adalah Instagram. Sorry. Tiga adalah nampak kan slide saya? Sekejap. Okay, nampak. So yang kedua adalah WhatsApp. Ketiga adalah Telegram. Telegram. Okay, Telegram juga. Tapi Telegram group lah. Okay. Dapat setakat ni. Dia idea dari platform. Platform lain adalah tiga adalah YouTube. Sorry. Keempat adalah YouTube. Okay. Okay, now kita dapat the idea platform about push and pull marketing. Okay, this platform dia ada peranan yang berbeza. Okay, so cerita dia adalah push marketing adalah maksudnya iklan kita kena banyak keluar. Pull marketing adalah iklan kita satu tapi dia impact. Satu je, iklan kita satu je, sehari satu je, tapi dia impact. Faham? Faham ni? Right? So saya cerita pasal pull marketing dulu. Contoh di platform TikTok and Instagram. So platform TikTok and Instagram, kita tak boleh nak paksa dia keluar video yang sama beratus kali. Bukan tak boleh lah. Maksudnya dia sebenarnya satu video pun dah boleh viral kan. Apatah lagi kalau 2, 3, 4 lah. Tapi biasanya bukan kita buat. Biasanya kita dia adalah dia panggil apa? Recommend marketing yang saya cerita sebelum ni kan. Recommend marketing. Recommend marketing ni maksudnya ialah orang lain yang recommend video kita. Orang lain yang pamerkan video kita. Itu adalah recommend kan. Orang lain yang recommend. So, suruh tengok dia punya follower, tengok video ni, tengok video kita. Faham tak? Itu adalah recommend marketing. Okay, so for recommend marketing kita guna pull marketing. Pull marketing maksudnya kita tak paksa dia beli, kita just nak dia faham, aware, siapa ada masalah ni, kalau dia perlukan bantuan, hubungi saya. Kalau you rasa you nak tahu selesaikan kalau you hadapi masalah ni, cara nak selesaikan dia ialah dengan cara macam ni. Okay, kalau you rasa you adalah tergolong dengan salah seorang daripadanya, jom check dengan saya. Jom dapatkan di sini. Faham tak? Dia just like. Saya bagi bahasa general ni, sangat general, but then dia impact. Dia akan anda akan faham tadi. Okay? Right. So yang kedua tadi adalah about about push marketing. Okay, push marketing kita paksa dia keluar. Iklan tu kena paksa keluar. Iklan ni tak boleh buat satu-satu. Okay, kalau macam di platform TikTok, Instagram, kita buat video content tu kena make sure dalam keadaan yang tak memaksa dia beli, tapi dalam keadaan dia rasa seronok, dia rasa nak bersama kita, dia nak bersama kita lama. Okay, so itu adalah pull marketing, right? Pull marketing about people. Okay, push marketing adalah about service. Apa yang you boleh bagi? What can you give? What servicing that can you give? Pull marketing adalah about people. I like you. Why I'm so like you? Because
You always funny. Contoh kan. You always give me happiness. Contoh. Kau faham? Faham tak benda ni kan? Apa yang saya sampaikan ni? Kan? So cerita dia lah. Nampak? Ni benda ni jarang kita dengar. Nampak macam simple. Promote lah kat semua kan. So promote kat semua platform. Social media semua kena ada buka semua kan. Promote cara sama. Semua sama cara sama. So kita salah. Kita buat silap tuan-puan. Platform yang berbeza, method dia berbeza. Kalau kita nak fast lah, fast grow lah. Kalau kita kata nak slow grow, memang tak salah. Maksudnya benda tu boleh buat. Cuma dia tak fast untuk kita dapat result. Nak dapat fast result, kita pecahkan benda ni kan. Push marketing and pull marketing. Kita push kita punya account Facebook. Maksudnya Facebook ni adalah iklan kita kat Facebook ni kita push keluar banyak-banyak group. Sebab di situ ada pelopor. Faham tak? Kat Facebook ni kita ada pelopor. Kita ada banyak ahli. Kita ada banyak orang yang view dalam grup tersebut. Right? So, kita kena push posting kita, iklan kita keluar banyak. Push iklan tu. Push iklan. Push iklan kita keluar banyak sehari. Faham tak? Sehari 10, sekali 50, sehari 100, sehari 1000. Okay? Faham tak? You kena ada that dream yang mana iklan you setiap hari keluar 1000 posting. Pernah terfikir tak buat benda tu? Pernah tak ada dreams benda tu? Cuba bayangkan. Sebab Facebook boleh, you can do it. You memang boleh buat. Tapi ada cara lah. Method tu kena belajar lah kan. Method macam mana nak buat iklan tu 1000 posting keluar. You kena belajar lah. Tapi badan benda tu possible. Alright? Sebab kita boleh join mana banyak group kan. Kita boleh publish ke group-group yang beza dengan posting yang sama. Tapi tak semua orang yang sama nampak iklan kita yang sama. Faham tak maksud saya? Tak semua orang yang kenal kita akan nampak iklan yang sama berulang kali. Dia akan nampak macam sekali, 2 kali dah macam tu je. Kan? Tapi cerita dia, kalau kita post keluar banyak, orang yang berbeza-beza nampak iklan kita. Itu push marketing. Kita kena buat benda ni. Kan? Di platform yang tertentu. Di Facebook. Di WhatsApp. Kan? Di WhatsApp kita kena push. Tapi ada part yang di WhatsApp ni ada part yang mana kita kena push, ada part yang mana kita kena pull. Maksud push ni adalah kita push, kita iklankan sebanyak yang mungkin kepada lebih ramai orang. Maksudnya ramai orang tahu produk kita. Which is kita publish kan iklan kita ni ke 10,000 orang, ke 1,000 orang, kan, ke 100 orang setiap hari kan. Always get new customer kan, attend new customer kan, dapatkan new customer dengan tonjolkan. Tonjolkan apa? Kan kita belajar tadi, tonjolkan masalah kepada new customer kan. Push iklan tu keluar kepada di WhatsApp, di platform WhatsApp kan, WhatsApp personal maupun di WhatsApp group. Okey, dapat. Lepas tu di mana lagi? Sekejap kita masuk balik. Di Telegram group sama juga. Telegram group macam WhatsApp jugalah kan. Kita kena push iklan tu keluar seberapa banyak yang mungkin, 100 kali, 1000 kali sehari. Barulah menjadilah kan dia punya servis. Untuk servis maksud saya ni lah apa yang kita boleh tawarkan, apa yang kita boleh berikan pada servis consultation kan, servis dari segi about teknik, 5 teknik, servis dari segi macam mana you boleh dapat penjelasan. Contoh kan, servis dari segi macam mana bawa dia ke Zoom, bawa dia ke sesi meeting. Tu servicing lah kan. Tu part of service lah. I serve you dengan cara I give you knowledge dalam Zoom. Which is you kena join lah kita punya Zoom. Kalau you tak join kita punya Zoom, macam mana I nak can give you the service. So kita push the marketing, but then kita give the service. Kita not give the product. Bukan give the product tuan-puan. Push marketing tak semestinya give the product, but give the service. Serve people kan. You serve more people, you get more people lah. Macam tu. You get more sales. Sorry, you serve more people, you get more sales. Alright, so pull marketing pula adalah kita lebih kepada orang tu kena suka kita. Kalau push, orang tak perlu suka kita. Faham tak? Push marketing ni dia tak semestinya kena iklan muka kita. Okay, itu maksud saya. Push marketing, kita tak semestinya kena iklan muka kita. Tak semestinya kena tonjolkan siapa diri kita. Tak perlu. Tak perlu. Kita dah buat banyak kali dah. Kita punya teknik ni dengan lebih ramai usahawan dan memang berjaya. Terbukti kan. Tak semestinya kena tonjolkan diri. Tapi badan pull marketing, people, kita cerita pasal pull marketing ni, platform TikTok, Instagram, channel, YouTube kan. So probably dia kena about the person. Orang akan ingat kita. Ini adalah untuk buat orang ingat kita. Kan, marketing adalah untuk orang tu ingat kita, follow kita, ambil tahu pasal kita, ambil peduli pasal kita.
because I have something. Tak kisahlah kalau kita nak tunjuk tangan pun tangan kita kan. Nak tunjuk muka pun muka kita. Kalau nak tunjuk editing pun editing daripada kita. Faham tak? So itu adalah perbezaan antara push marketing and pull marketing. Tuan-tuan dan puan. Okay. So that's important untuk you faham. Beza push dan pull. Dua-dua bagi impact. Betul tak? Kita push kan, kita pull, tarik kan. Dua-dua bagi impact. So cuma dekat mana kita kena tahu yang mana yang sesuai, kat mana yang sesuai. Dekat TikTok, dekat Instagram kena push, kena tunjukkan diri. Kan? Kena tunjukkan siapa kau, you are who are you kan. Why we need to know about you. Kan? Kenapa kita kena tahu tentang you? Kenapa saya kena dengar apa you cakap? Okay. So itu adalah dalam minda, bukan dekat mulut lah. Ya. So cara untuk buat pull marketing, you kena jawab benda ni. Alright. Kenapa orang kena dengar apa you cakap? You kena jawab benda ni. Kan? You kena jawab sendirilah kan. Tak perlu cakap dalam you punya recording. Tak perlu. Tapi you jawab benda ni. Because why? You kena jawab benda ni kan. Kenapa orang kena dengar apa you cakap? Why? So macam hari ni kan. Boleh tak anda bantu? Kenapa anda kena join sesi ni? Kenapa pentingnya sesi hari ni? Boleh tak bantu saya jawab soalan ni kat komen? Satu saya boleh bagi this knowledge kan. Because I really know what to say. Saya sangat tahu apa yang saya nak cakap kan. Cuma boleh tak bantu saya? Kenapa anda kena tahu sesi kelas hari ni? Why you need to learn? Why you need to sit down? Why you need to join the Zoom? Kenapa you guys semua hari ni rasa kena join sesi hari ni? Kenapa? Boleh tak bantu saya komen sekejap? Bagi respon sekejap. So at least dapat gambaran. Okay, bantu saya before kita sambung sedikit sebanyak berkenaan dengan poin-poin lebih dalam lagi, insyaAllah. Bantu saya sekejap. Okay. Kongsikan sekat komen. Kenapa kelas ataupun topik hari ini sangat important? Why? Okay, ini bahas supaya anda dapat tingkatkan lagi pendapatan dalam okay, semua yang ini terlalu general lah, dan topik yang tak berfokus kepada topik hari ini. Fokus, maksud saya adalah kenapa awak kena belajar topik hari ini. Kenapa awak kena join sesi Zoom hari ini? Bukan semalam, bukan 2 hari lepas, tapi hari ini. Kenapa? 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 So, apa yang dia punya jawapan adalah apa yang you dapat lah kan. Sebenarnya jawapannya adalah apa yang you dapat pada sesi hari ni lah. Apa yang you dapat. Sesi hari ni apa yang you dapat. Itulah jawapan dia kan. Tuan tuliskan. Apa yang you dapat. Kan? Kenapa penting nak tahu kan? Contoh saya bagi jawapan. Kenapa penting nak join sesi hari ni? Kerana selama hari ini saya tak pernah kira. Tak pernah kira pun berapa banyak customer saya. Penting. Hari ini baru saya sedar. Kenapa saya kena join sini? Sebab kelas ni saya mula sedar betapa pentingnya untuk tahu berapa jumlah customer saya yang saya dah ada. Contoh kan. Kenapa kena join sesi kelas hari ni? Kerana dalam hari ini baru saya tahu nak buat marketing dia tidak ada betul dan salah. Push marketing pun betul, pull marketing pun betul. Cuma kita jarang tahu. Cuma hari ini saya belajar rupanya push marketing dia ada platform dia. Pull marketing dia ada platform dia. Faham tak? Kan? Betul tak? Betul tak? Setuju tak apa yang saya sampaikan? Kan? Itu antara benda learning point yang you dapat kan? So you kena belajar untuk keluarkan learning point tu. Bukan sekadar untuk dalam belajar, tapi dalam keadaan you nak mengajar. Dalam keadaan you nak sampaikan message tu kepada you punya pelanggan. Okay? Okay, good. Thank you so much, Tuan Zulfadli. Okay, siapa yang kongsikan? Saya nak baca sekejap. Thank you so much. Zulfadli kata supaya dia dapat tingkatkan lagi pendapatan. Zira kita membantu diri lebih luas idea. Alhamdulillah kan. Belajar hari ni kenapa penting? Because hari ni you akan belajar macam mana nak dapat idea yang lebih banyak kat social media. Okay, Abdul kata nak cara nak tahun 2023 direction and way to do. What the direction and the way how to do kan. So, terbaik. Amazing. Thank you so much. Ani nak tahu arah tuju pemasaran yang terbaik. Okay, good. Alright, okay, good. Terbaik. Awesome. Amazing. Thank you so much. Thank you so much everyone yang kongsikan pada sesi hari ini. InsyaAllah, saya ada banyak learn to give, but then kita rasa kita cukup dulu fahamkan yang benda yang 1, 2 ni dulu. So, antara task to do yang you kena buat adalah pada sesi hari ini ialah iaitu tolong buat apakah
apakah benda umpan, okey, tolong sharekan dekat dalam Telegram group kita, kan, apakah umpan yang anda boleh berikan, apakah benda free, barang free yang anda boleh bagi kepada new customer anda untuk tarik minat dia, kan. So saya ulang soalan saya semula, apakah cara untuk anda tarik minat pelanggan supaya join join you. Maksudnya sertai you. Maksudnya contoh, umpan saya adalah bagi ibu. Contoh, so benda, apakah barang free yang anda boleh bagi kepada customer? Okey, itu soalan. Saya ulang balik, apakah barang free yang anda boleh berikan kepada pelanggan? Okey. So contoh kalau kata tadi kan, ni tak perlu jawab sekarang, jawab nanti dalam grup, kan, dapatkan idea. Contoh ilmu panduan dalam bentuk ebook, kan. Ilmu apa? Terus spesifik. Okey, boleh? Before ni kita belajar kelas SMART, kan. S to be specific, M to be measurable, apa semua, kan. So dalam ni pun ada juga, kan. Kena be specific. Ilmu apa? Video panduan apa? Video panduan macam mana, berapa minit, berapa banyak dia punya part. Maksudnya ada 5 video tutorial, video panduan tentang bagaimana nak sihat, dalam tu ringkas, padat dan mudah untuk follow, contoh. So biar jelas apa yang you nak bagi, faham? Samalah ilmu marketing pun, apa tajuk yang sesuai untuk bagi kepada customer anda. Okay, alright. So now tuan-tuan dan puan, insyaAllah before kita end the session, just saya nak bagi tahu, saya sangat galakkan anda. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, syukur dalam Academy Sifa Auto kita berevolusi, kita dah one step further. Kita nak ada something yang besar, kita nak bagi impact yang lebih baik, impact yang lebih besar kepada anda, tuan-tuan dan puan. So berapa ramai? Okay, so now ialah apa yang berita baiknya dalam Academy Sifa Auto ni, kita akan adakan collaboration dengan college ataupun dengan institusi pendidikan pembelajaran yang mana anda dengar betul-betul, right? So yang mana anda boleh dapat belajar ilmu marketing, digital marketing, right? Dapat belajar ilmu digital marketing secara keseluruhan dan dapat certified diploma. Berapa ramai yang nak dapat sijil diploma? Memang kita bagi certified terus. Berapa ramai yang nak? Boleh tak komen dulu before saya nak cerita lebih detail ni. Maksudnya bukan belajar saja. You akan belajar macam mana nak buat business, the right way to do business and practically, kan. But then dalam masa yang sama you dapat sijil diploma, certified. Berapa ramai yang nak? Saya tak komen nak tu. Saya nak tengok berapa ramai. Kalau tak ramai tak share lah, kan. Kalau ramai baru saya akan share. Okay, this is new program yang kita collaborate, yang mana saya rasa benda ni sangat bagus untuk usahawan, sebab kita kata usahawan ramai yang tertinggal dengan education. Tapi dalam masa sama dia belajar, kan, macam anda sangat committed, hari-hari masuk kelas, hari-hari masuk belajar. But then at last anda tak dapat miliki apa-apa yang dikatakan yang saya dah lalui semua kelas program semua ni, kan. Tapi but then kita nak wujudkan satu program tu yang mana anda boleh dapat belajar ilmu marketing, belajar ilmu digital marketing, but then terus dapat habis di modul, anda akan dapat sijil diploma. Berapa ramai yang nak benda tu, kan. Very orang kata apa, sangat best lah program yang terbaru ni, kan. Sangat menarik dan memang bagi saya adalah it's good untuk anda tahulah, kan, sila sidik, kan. Alright, okay, good, amazing. So now tuan-tuan dan puan, so insyaAllah hari ni mungkin tak sempat saya nak share opportunity tersebut. So insyaAllah pada hari esok tuan-tuan puan, so saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana anda boleh dapat kejap. Okay, bagaimana anda boleh miliki diploma, international diploma, tuan-puan. Ini level bertaraf antarabangsa, tuan-puan, which is anda kalau pergi luar negara dia boleh qualify, maksudnya sijil anda laku, kan, international diploma in digital entrepreneurship. So ini antara aktiviti, ada benda program terbaru daripada Sifa Auto dan kita collaborate dengan iSynergy Academy. So for sure saya akan berkongsi, saya sendiri yang akan bagi pendedahan kepada tuan-tuan dan puan dalam sesi esok. Okay, esok malam pastikan anda hadir
pada waktu yang sama 9 malam insya-Allah kita akan share link pada anda berkenaan dengan program diploma ni yang mana anda akan belajar ilmu business, marketing, entrepreneurship, all syllabus yang memang certified, tapi bukan yang kaleng-kaleng lah yang akan mengajar anda, memang orang yang memang ada orang kata apa CJ lah, orang yang berkemahiran dan orang yang memang memang certified lah untuk mengajar anda insya-Allah. So saya akan kongsi dengan anda bagaimana untuk anda boleh miliki diploma sepantas 6 bulan tuan-puan. Berapa lama? Tak lama tuan-puan, dalam masa 6 bulan je. Within 6 months. Dalam masa 6 bulan anda habis je modul kan. Habis modul tu bukan habis saja tuan-puan. You punya business pun menjana, you punya business pun naik kan, sales pun naik dalam masa sama. You dapat happiness dari segi knowledge, you dapat happiness dari segi orang kata apa dari segi sales, yang you dapat happiness dari segi education. Because education you dapat extra. Mungkin yang dah ada diploma, dah ada diploma. Yang tak ada diploma, ini adalah you punya extra kan, extra dalam you punya kehidupan kan. InsyaAllah. So ini adalah new program yang kita bawakan. So pastikan anda hadir. Okay, pastikan anda hadir pada esok malam pukul 9 malam insyaAllah kan. Berapa ramai yang excited? Berapa ramai yang excited boleh tak komen? Saya excited. Excited nak tahu ni apa benda ni kan. Masya-Allah, C4 Auto dah berkembang gila kan. Masya-Allah kan. Boleh tak bantu kan? Komen excited, saya excited. Okay, tuan-tuan. Alright, so saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak hari ini kerana you sangat amazing, kerana you guys sangat supportive. Kan, ramai yang hari ini belajar banyak benda. Saya percaya yang anda belajar, saya percaya yang anda fokus, saya percaya dengan anda punya komitmen, saya percaya orang yang committed ni insya-Allah Allah balas, insya-Allah akan ada jalannya, insya-Allah akan ada hidayahnya, akan ada laluannya bagaimana mudah untuk anda start berkembang. Alright, so saya doakan dengan ilmu ni semoga diberkati, mudah-mudahan anda start fahami, mudah-mudahan anda dapat dicurah-curahkan idea, mudah-mudahan anda lebih bersemangat, bertenaga untuk mulakan tindakan kan. Jangan bertangguh, jangan buat benda yang salah kan. Mula adjust, mula perbaiki benda yang simple, benda yang basic dulu supaya insya-Allah ke depan ni akan lebih berjaya. Insya-Allah tuan-puan, terima kasih hari ini. Insya-Allah terima kasih kerana bagi masa anda. Kita akan sambung lagi insya-Allah nanti next week saya akan sambung lagi, masuk lagi dalam sesi live ni. Insya-Allah saya akan sambung lagi topik lebih menarik yang mana lebih deeper lagi berkenaan dengan marketing strategy, funnel tu. Tadi funnel tu saya cerita part 1 Insya-Allah next session kita akan ada part 2 pula, macam mana lebih dalam ni, macam mana nak membina funnel yang lebih tersusun, macam mana nak automate your funnel. Okay, itu semua kita akan learn. So that's why saya perlukan anda punya jasa baik, tolong bantu saya kan dengan cara anda boleh dapat orang kata apa, pahala free tu dengan cara apa? Anda share je kan, share kat orang lain, kawan-kawan, usahawan-usahawan luar, siapa nak belajar, free je kan. Sama hari ini kita tak charge apa-apa pun tuan-tuan. Free je kan. Ini kita bagi, memang kita bagi habis. Cuma masa ni kita bagi sikit sebab supaya anda belajar. Alright, so of course sesi esok lagi best because you akan belajar ada modul. Lepas dah ada modul, dapat certified, ada berpeluang untuk ada sesi graduasi. So itu sangat-sangat best. So saya nantikan anda pada esok hari, join sesi kita pada esok hari insya-Allah, dan of course kita akan berikan yang terbaik pada anda insya-Allah. Alright, terima kasih banyak tuan-tuan. Boleh kita bergambar before kita end the session? Kita sebelum kita akhir sesi kita, boleh tak kita bergambar bagi siapa yang available. Alright, thank you so much. Okay, bagi yang wanita nak pakai tudung silakan, tak ada masalah. Saya tunggu anda. Right, thank you so much kerana committed. Amazing. Right, so sementara kita tunggu kawan-kawan kita sekejap, kita bagi dalam within 1 minute. Okay, so sementara itu sesi esok esok je tau. Saya nak bagi tahu peluang ni esok je saya akan share kan kepada all Academy C4 Auto. So tolong, kalau ada kawan-kawan yang rasa benda tu menarik, kalau anda rasa kawan-kawan usahawan yang kat luar sana yang mungkin rasa macam best juga dapat belajar ilmu bisnes, dapat juga di CJ diploma ni. So kalau anda rasa excited, tolong invite dia pada sesi esok. InsyaAllah saya akan sharekan dia punya poster dan juga link. So invite seramai yang mungkin untuk sesi esok supaya dapat dengar penerangan ni. Sebab penerangan ni saya takkan bagi all the time. So it's golden to selected person saja. Okay, so tolong invite seramai yang mungkin. Alright, so dah ramai? Dah ready? Okay, good? Okay, awesome, amazing.
So, jom kita bergambar beramai-ramai insyaAllah. Okay. Ready? 1, 2, 3. Oh, ada lagi. Siap. Okay. Okay, ready. Okay. Puan Salma ready. Sat. Kita bagi peluang. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright. Okay, good. Amazing. Thank you so much, Tuan Puan. Kita jumpa lagi next time dalam sesi yang sama, waktu yang sama insyaAllah dengan topik yang berbeza. Jumpa anda di puncak kejayaan. Saya daripada Sifu Auto, pakar otomasi bisnes anda. Hidup berjasa, rezeki luar biasa. Assalamualaikum. Bye-bye. Alright. Okay, bye. Alright, sama-sama insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.